Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada video kali ini, kita akan membincangkan pula soalan 6 iaitu petikan umum. Diharapkan dengan perkongsian ini akan dapat memberi manfaat kepada pelajar-pelajar. Mari kita tengok soalan 6 iaitu petikan umum. Soalan 6 petikan umum ni termasuk dalam bahagian B iaitu pemahaman yang menyumbang markah 35 markah. Tapi hari ini kita nak fokuskan pada soalan 6 iaitu petikan umum. Okey, terlebih dahulu kita tengok dahulu soalan 6 ni ada dua bahan yang diberikan iaitu bahan 1 dan bahan 2 ada 4 soalan yang diberikan di sini. Iaitu kita tengok soalan 1, soalan 2, soalan 3 dan soalan yang keempat markahnya 2, 3, 4 dan 4. Okey, kita baca dahulu petikan ni. Kita baca arahan soalan terlebih dahulu baca bahan 1 dan bahan 2 yang diberikan dengan teliti. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Baik, kita baca sama-sama pelajar. Bahan 1. Kunci pemakanan sihat merangkumi 3 komponen utama iaitu kepelbagaian, keseimbangan dan kesederhanaan. Kepelbagaian bermaksud makan pelbagai jenis makanan dapat membekalkan nutrien-nutrien berbeza yang diperlukan oleh tubuh. Tiada satu pun jenis makanan dapat memberikan semua tenaga, nutrien dan komponen makanan yang kita perlu. Komponen kedua adalah keseimbangan, iaitu mengambil makanan yang seimbang daripada kelima-lima kumpulan makanan dalam piramid makanan Malaysia. Kumpulan makanan ini ialah bijirin, buah-buahan, daging atau ayam, ikan serta kacang dan susu atau produk tenusu. Komponen terakhir ialah kesederhanaan, iaitu makan dalam kuantiti yang sederhana dan tidak berlebihan mengikut saranan Pinggan Sihat Malaysia dengan konsep suku-suku separuh kerana membolehkan kita makan pelbagai jenis kumpulan makanan dalam kuantiti yang disarankan. Selain itu, masyarakat juga disarankan mengambil 2 hidangan buah-buahan dan 3 hidangan sayuran setiap hari. Okey, sumbernya daripada Harian Metro Ahad 2 Jun 2019. Kita baca pula bahan 2 Okey, dalam bahan 2 banyak kajian sudah dijalankan mendapati terdapat perkaitan secara langsung antara pengambilan gula dengan peningkatan berat badan. Gula antara penyumbang utama kepada pertambahan kalori yang tidak perlu. Gula hanya membekalkan tenaga dan tiada kandungan nutrien atau khasiat pemakanan lain. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyarankan agar pengambilan gula seharusnya kurang daripada 10% daripada jumlah pengambilan kalori atau tenaga sehari. Contohnya, jika keperluan kalori sehari seseorang ialah 2000 kilokalori, pengambilan kalori daripada gula seharusnya tidak lebih 200 kilokalori, iaitu bersamaan dengan 10 sudu teh gula sehari, termasuklah gula yang ditambah dalam makanan dan minuman. Walau bagaimanapun, pengambilan gula kurang 5% daripada jumlah pengambilan tenaga harian adalah lebih baik. Masyarakat diingatkan sentiasa berwaspada dalam penggunaan krema manis atau susu pekat untuk minuman panas seperti teh tarik, kopi maupun kuih muih. Oleh itu, pengguna disarankan memilih buah-buahan sebagai alternatif kepada makanan manis untuk pemakanan yang lebih sihat. Sumber Harian Metro Ahad 2 Jun 2019. Baik, kita dah baca kedua-dua bahan ni. Bahan 1 dan bahan 2. Baik, kita tengok dahulu soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama.
berdasarkan bahan satu. Jadinya pelajar kena fokuslah pada bahan satu. Bahan satu. Berikan maksud kuantiti yang disarankan. Okey, kuantiti yang disarankan. 2 markah. Apa maksud kuantiti dan yang disarankan? Jadi kita boleh potong. Jadi kita nak beri maksud. Okey, kuantiti, apa maksud kuantiti, dan yang disarankan apa yang boleh kita tukarkan. Okey, di sini kalau kita tengok kuantiti ni boleh ditukarkan kepada jumlah, bilangan. Manakala yang disarankan ni kita boleh tukarkan yang disyorkan, ataupun yang dicadangkan, ataupun yang dinasihatkan. Jadinya kalau pelajar tukar kedua-dua ini dengan betul, dapatlah 2 markah. Tetapi kalau pelajar tidak pasti kuantiti ini definisinya, jadi pelajar boleh kekalkan perkataan kuantiti dan tukarkan yang disarankan. Contoh, boleh tukar kepada contoh kekalkan yang kuantiti ni kita kekalkan kuantiti yang disyorkan. Jadinya pelajar akan dapat 1 markah. Tetapi kalau pelajar tahu maksud kuantiti ini, tukarkanlah. Tukarkan kepada jumlah ataupun bilangan. Jadinya boleh tukarkan. Yang disarankan ini kekalkan. Kekalkan. Jadi boleh tukar begini. Kuantiti jumlah yang disarankan. Jumlah yang disarankan. Jadinya pelajar akan dapat 1 markah. Jadinya boleh kekalkan di depan ataupun di belakang, salah satu. Lebih baik 1 markah daripada kosong markah. Okey, kita tengok pula soalan yang kedua. Soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua, merujuk bahan satu. Okey, merujuk bahan satu bermakna pelajar-pelajar kena rujuk kedua-dua bahan, iaitu bahan satu dan bahan dua. Nyatakan cara-cara, cara-cara iaitu langkah-langkah lah, cara-cara menjaga pemakanan, menjaga pemakanan yang perlu diamalkan dalam kalangan masyarakat. Okey, jadinya kita gariskan cara-cara menjaga pemakanan yang perlu diamalkan dalam kalangan masyarakat. Makanya 3 markah. 3 markah. Okey, kita rujuk pada bahan satu. Okey. Okey. Kalau nampak yang warna kuning ni, saya dah tikkan, iaitu jawapan yang boleh kita ambil. Yang pertama, kita tengok antara jawapannya dalam bahan satu. Kita ambil daripada bahan satu, iaitu makan pelbagai jenis makanan dapat membekalkan nutrien-nutrien berbeza yang diperlukan oleh tubuh. Okey, jadi kita dah dapat jawapan yang pertama. Jawapan yang pertama. Okey, kalau kita tengok jawapan yang kedua pula, iaitu kita boleh ambil yang ini, iaitu mengambil makanan yang seimbang daripada kelima-lima kumpulan makanan dalam piramid makanan Malaysia. Okey. Okey, manakala jawapan yang ketiga, kita boleh ambil makan dalam kuantiti yang sederhana dan tidak berlebihan mengikut saranan pinggan sihat Malaysia dengan konsep suku-suku separuh. Okay, sampai sini saja kita ambil. Jadi kita dah dapat isi yang ketiga. Yang pertama, kedua dan ketiga. Okey. Okey, ada lagi. Okey, kita ambil yang terakhir untuk bahan satu ni. Kita ambil daripada sini, mengambil 2 hidangan buah-buahan dan 3 hidangan sayuran setiap hari. Jadi ada 4 isi. Pada bahan satu ni ada 4 isi. Okey. Okey, kita tengok pula dalam bahan yang kedua. Okey, dalam bahan yang kedua, okey, kita boleh ambil jawapannya daripada sini. Pengambilan gula seharusnya kurang daripada 10% daripada jumlah pengambilan kalori sehari. Okey.
Jadi dalam bahan yang kedua ni kita dah dapat isi yang pertama kita dapat isi yang pertama. Okey, satu lagi kita boleh ambil di sini kita boleh ambil memilih buah-buahan sebagai alternatif kepada makanan manis untuk pemakanan yang lebih sihat. Baik Okey, jadi kita dah dapat dua isi kita dah dapat dua isi dalam bahan yang kedua. Okey, jadinya pelajar-pelajar kita kena ambil daripada bahan satu dan bahan dua. Kita tak boleh ambil daripada bahan satu saja, nanti kita tak dapat markah penuh 3 markah. Jadi isi cukup di sini sekurang-kurangnya pelajar boleh letak 2 isi cukup untuk dapat 3 markah. Tetapi saya galakkan letaklah lebih daripada 3 Okey, jadi kita boleh ambil 2 isi daripada bahan satu ni, dan kita boleh ambil lagi satu isi daripada bahan dua. Ataupun kita boleh ambil satu isi daripada bahan satu dan satu isi daripada bahan dua. Jadi pelajar-pelajar akan dapat markah 3 markah 3 markah sekiranya dapat 2 isi yang diambil daripada bahan satu dan bahan dua. Baik, mari kita tengok pula soalan yang ketiga. Okey, kita baca soalan yang ketiga. Pemilihan makanan yang kurang baik dan tidak seimbang akan menyumbang kepada risiko kesihatan tubuh badan. Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan sekiranya kita tidak menitik beratkan penjagaan kesihatan? Okey. Jadi soalan ni meminta pelajar untuk menyatakan kesan-kesan sekiranya tidak menitik beratkan penjagaan kesihatan. Okey, markahnya 4 markah. Okey, 4 markah. Jadi cuba kita tengok antara jawapan yang boleh kita nyatakan. Okey, yang pertama kita boleh nyatakan seperti yang pertama, berisiko menghidap penyakit kronik seperti jantung, strok, darah tinggi dan sebagainya. Jadi kita nyatakan berisiko menghadapi penyakit kronik. Jadi pelajar-pelajar tidak perlu lagi nyatakan ataupun senaraikan isi yang kedua jenis penyakit kronik juga. Jadinya di bawah payung di bawah satu payung yang sama. Jadi berisiko menghadapi penyakit kronik. Okey, yang kedua, meningkatkan risiko obesiti. Obesiti ni kegemukan, meningkatkan risiko obesiti. Antara tip yang boleh kita dapat macam mana kita nak nyatakan kesan buruk tu, kita tengok pada tubuh badan kita. Kita tengok daripada badan kita, dari kesihatan kita, tengok dari segi berat badan kita, tengok dari segi otak kita, ataupun kita boleh tengok dari segi gigi, gigi dan sebagainya lah. Okey, yang ketiga kita boleh tulis sebagai mengganggu fungsi otak. Mengganggu fungsi otak. Itu isi yang ketiga. Yang keempat, mengakibatkan kerosakan gigi. Mengakibatkan kerosakan gigi pun boleh ditulis. Yang kelima, mengurangkan produktiviti seseorang, ataupun boleh menyebabkan badan letih, lesu. Ini di bawah satu payung yang sama. Okey, yang seterusnya, membantutkan tumbesaran bagi kanak-kanak. Membantutkan tumbesaran bagi kanak-kanak. Yang seterusnya, boleh menyebabkan keracunan makanan. Okey. Jadinya di sini 4 markah ni isi cukup 3. Jadinya kalau pelajar nyatakan 3 saja, pelajar boleh mendapat 4 markah. Tapi saya galakkan pelajar-pelajar tulislah lebih, supaya boleh backup jawapan yang salah tersebut. Okey, kita tengok pula soalan yang kelima. Soalan yang kelima. Okey, saya bacakan soalan yang kelima.
Pengusaha kantin dilihat kurang menitik beratkan kepentingan pengambilan makanan berzat yang diperlukan dalam proses pembesaran kanak-kanak. Sebaliknya, lebih mementingkan keuntungan dan proses penyediaan yang mudah dan cepat. Jadi murid sekolah selesa menjadikan sirap, minuman berkarbonat, nugget, keropok dan gula-gula sebagai makanan rutin mereka semasa rehat. Sebagai guru yang prihatin, kita gariskan, sebagai guru yang prihatin, bagaimanakah anda dapat membantu menyelesaikan masalah ini? Sekarang ni kita nak selesaikan masalah yang dihadapi. Pengusaha kantin ni menyediakan makanan yang tidak berzat, tidak berzat. Seperti apa makanan tersebut? Seperti sirap, minum berkarbonat. Jadinya makanan itu tidak sihat untuk murid. Jadinya apa peranan guru untuk nak selesaikan masalah ni? Okey, kita boleh bagi jawapan di sini. Yang pertama, guru boleh memaklumkan kepada pihak pentadbir agar memberi peringatan ataupun nasihat kepada pengusaha kantin supaya menjual makanan yang berzat. Itu yang pertama. Yang kedua, guru juga boleh membuat laporan kepada pihak bertanggungjawab sekiranya pihak kantin masih berdegil. Okey, yang ketiga, mencadangkan kepada murid agar membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Ini pun antara peranan yang boleh dimainkan oleh guru. Yang keempat, memberi nasihat dan didikan kepada murid tentang keburukan makan makanan yang tidak berzat. Itu yang keempat. Dan yang kelima, meletakkan atau menampal garis panduan penjualan makanan di sekitar kawasan kantin sekolah untuk rujukan pihak kantin. Jadinya markah penuh adalah 4. Jika pelajar beri 3, jadi sudah dapat 4 markah sebenarnya. Jadi isi cukupnya hanyalah 3, tetapi digalakkan untuk letak lebih. Baik. Jadi kita dah bincangkan soalan 6 ni, pentingkan umum. Jadi saya berharap dengan perkongsian ini serba sedikitlah dapat membantu pelajar-pelajar untuk menghadapi peperiksaan. Sekian, terima kasih.